Boleh nampak tak QR code ni? Boleh tu, boleh. QR code dah nampak kan? Betul kan? Oh, tak nampak. Apa saya masukkan semula ya. Chrome tab.
Boleh. Saya nak buat screen tapi tak jadi pula. Okey, sabar. Okey. Ramai lagi ya, tak datang lagi. Ni. Tak online lagi. 10, 42. Okay, saya skip. Okay. Silakan terima. Cukup ni terus nak kecilkan. Makan ruang. Okey, dah buat.
Macam mana ya ni? Ini saya nak kecilkan. Bola tak mengganggu. Alamak. Bagus. Okey. Terus ni. Okey. Okey. Boleh mula So saya nak dalam satu skrin semua keluar sekali. So saya nak senang. So set. Alright. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. So okey. Rasa semuanya berada di rumah dah tak berada di kampus. So saya rasa mungkin kehadiran ni mungkin tak macam dululah. Okey, kita pun tak tahu kat rumah macam mana. Okey, tak apa. So kita just teruskan. Berkaitan dengan mungkin saya tugasan kita mungkin lepas raya kot kita akan pun kalau saya nak bagi sekarang pun saya tak pastilah you pun dah banyak tugasan. Okey, tapi saya kena bagi jugalah. Okey. Untuk pengetahuan tugas test 1, soalan test 1 dan test 2 test 1 dan test 2 memang kita tak ada. So tugasan saya akan bagi kertas test 1, test 2 tu kita akan jadikan sebagai tugasan. Alright. Okay. So kita pergi kepada Meyerhof method of estimating QP. Okay. So tak silap sebelum ni saya ada tunjukkan graf kan. Okay. So sekarang ni kita QP, okay, menggunakan method Meyerhof method. So untuk cari QP, okay, QP kalau kita refresh balik kita kena cari QU kan? Sebenarnya kita nak cari QU, QP campur QS. So sekarang ni kita pecahkan QP ni untuk beberapa metod. Saya pergi kepada pen yang sebelum ni, pie chart. Saya pergi pie chart. Okey, pie chart. Okay, sebelum ni saya ada tunjuk open banyak sangat dia slow ini. Oh my gosh.
Okay, kita refresh balik. Okay, so untuk cari QP, kita tengok dulu sand. Okay, tanah jenis sand, kemudian kita berikan clay. Okay, so Meyerhof untuk sand, Meyerhof untuk clay. Okay, boleh. So dia ada Meyerhof, Basic, Coy and Castello. Clay ada Meyerhof yang Basic. Kita tengok balik Coy Castello, nanti kita check ada tak. Okay, itu yang saya nak tunjuk. Okay, so pergi balik. Okay, untuk QP. Rumus untuk sand adalah QP sama dengan AP QP. AP kali QP. AP QP. So AP tu point. Luas point. Maksudnya kalau saya ambil ni, maknanya QP tu adalah point. So sekiranya tanah ni, so dia bersentuh kepada point mana? So pointnya adalah pada hard layer lah. So yang bersentuh adalah luas. Kalau dia square lah, rectangular. Okay, so maknanya luas. Okay, ini. Dia bukan, kalau QS adalah friction adalah yang keseluruhan ni akan bersentuhan dengan tanah. Tapi ini adalah luas. Sebab tu diperlukan rumus luas. Okay. Dan dia QP kecil. Ini QP besar. Ini QP kecil adalah ni lah, Q and Q. Okay. Q and Q. Dia sebelum ni kita dah tahu kenapa dia keluar, dia hanya ada Q and Q sebab C and C, Q and Q, itu ada 3 persamaan basic untuk Meyerhof. Okay, cari Q. Okay. So dia hanya ambil Q and Q saja. So the variation of NQ with soft friction, so maknanya kita kena tahu juga friction angle untuk kita dapatkan NQ star. Kita panggil NQ star untuk kita bezakan antara NQ yang shallow foundation ataupun pile. Kita panggil NQ star as shown in figure 9.3. The interpolated value NQ for various friction angle are also in table 9.5. Kalau nak tengok, dia ada 2 rujukan lah, figure 9.3. Kita tengok figure 9.3 mana. Dia ada 2, figure 9.13 yang sebelum ni you boleh tengok dengan table 9.5. So kita tengok ini ya. So ini dia ini table dia. So contohnya kalau kita dapat friction angle 20, kita akan dapat NQ star 12.4. Okay. Thank you. Okay. Lagi yang baru masuk. Dia baru 2. Okay. So simple je. Itu je rumusnya. Okay, sebelum kita menggunakan rumus yang ini, okay, kita kena mengikuti syarat. Maknanya kita kena gunakan rumus yang ni. Rumus ini adalah daripada rumus di atas. Okay. Dan kita kena masukkan rumus ni supaya APQ1 ni mestilah lebih besar daripada APQNQ. Ini. Barulah kita boleh menggunakan, kita kena ambil yang ni. So kalau tak, kita kena ambil yang paling yang kalau ni tak lepas, kita kena ambil yang ni lah. Okay. So however,
QP should not exceed the limit value of AP Q1. Maknanya kalau dia exceed, kita kena ambil yang ni lah. Okay. Yang FPQ1 ni value tu lah. Okay. Itu saja. Mudah je. Okay. Untuk clay, ya, tadi kita nak kira QP untuk sand. Meyerhoff ni rule dia. Kalau clay, simple je. Okay. Dia sama juga. AP dia tak ada. Okay. AP tak ada. Okay. Cuba dia gunakan NCCU. Okay, NCCU. Okay. Persoalannya sekarang, kenapa NC dia 9? Okay, dalam buku ni, dalam buku rujukan Braja M. Dasjet ni, dia memang tak ada. Okay, memang tidak ada kenapa NC 9. Okay, memang tidak ada. So, saya nak nanti hari raya Isnin, tekan nak kelas hari raya kan, hari raya kedua. Seminggu selepas raya lah kalau kita ada kelas. Okay. Saya nak you cari dalam internet atau di mana-mana sumber, okay, dapatkan kenapa NC 9 untuk clay. Okay. Sebab memang you boleh hafal QP straight away. Okay, you can remember straight away 9 CUAP. Tetapi why you got 9? Okay, itu soalannya. So actually 9 tu dia dapat buat daripada graph. Okay, you kena carikan from any sources, ada textbook ke, okay, ataupun internet, dapatkan graph yang menunjukkan untuk clay NC dia 9. Okay. CU undrained cohesion of the soil below the tip of the pipe. So, ingatlah, kalau point adalah sepanjang, maknanya kalau dalam satu soil profile, dia akan ada different layer, many layers. So, pastikan CU yang you ambil ni adalah CU yang betul-betul pada tip of the pipe. Tip, maknanya not in between, not near the surface, not somewhere here. So mestilah CU. Sekiranya dia ada different layer. If kalau dia punya one layer, doesn't matter lah, sebab tanah dia semua sama. One type of the soil is okay, you can get for the whole CU. But you must look at the kalau dalam soalan final, mungkin biasanya kita tak bagi banyak layer lah. Biasanya 2 layers or 1 layer. It's okay, you can get either one. But for your project, you tak akan dapat layer yang sama. So for example, 10 meter you have CU, different CU. Another 10 above 10 meter you have different CU. So you kena ambil CU yang betul-betul at the tip of the pipe. So that's the rule. Okay. Memang nampak simple, tapi bila you buat, kalau you tak tahu ni dia punya ni, memang you akan silap lah ambil value dia. Okay, that's it. So sekejap saja. Alright, so yang kedua, method yang kedua, basic. Okay, basic untuk QP.
Okay, sama juga AP ni tak boleh, dia tak guna rumus yang sama, cuma QP-nya berbeza. QP ni QP dia. So ada dia pakai ni lah, rumus ni lah. Sigma N sigma star. Okay. N sigma star, dan dia gunakan yang ni adalah mean effective. Okay, mean effective normal ground stress at the level of the pi point. So equivalent to 1 plus 2 K naught divided by 3 A darab dengan Q dash ya. So K naught dia adalah earth pressure coefficient at rest. Okay, satu sin, tolak sin. Okay, ini yang biasalah untuk rumus. Okay, and yang ni dipanggil masuk N bearing capacity factor. Okay, N sigma ni dipanggil bearing capacity factor. So dia berbeza. Tadi kita pakai apa tadi? Kalau untuk yang ni kita pakai NQ untuk Meyerhof. Basic dia menggunakan ini. Tidak sama Alright. Okay. Itu saja. So you just masukkan rumus saja. Right. Tetapi walaupun nampak simple, dalam ni okay, dia ada rumus lagi. Okay, dalam rumus bearing capacity factor ni dia ada lagi NQ star. Maknanya dia lagi complicated. Rumus dia nampak simple tetapi sebenarnya nak dapatkan NQ di dalam N sigma ni, okay, dia ada lagi menggunakan rumus reduce rigidity index for the soil. So dia ada lagi. So dalam rumus dalam rumus, okay. So you kena dapatkan IR. So sekolah kalau nak saya nak boleh nak mudahi faham, seolah-olah you dapatkan IR kan, professional engineer, so you kena dapat double IR, so RR. So dalam untuk dapatkan double IR tu you kena carikan IR lagi. Maknanya dalam rumus dibayangkan dia berangkai-rangkai. Itu yang nampak rumusnya ini, tetapi nak dapatkan NQ dia ada pecah lagi. NQ, okay, ni ada IR, IRRR. Okay, dalam IRR ni pun ada lagi rigidity index. Ni reduce rigidity index, sebab tu dia ada by R, sebab reduce rigidity. So dia reduce. So dalam tu ada rumus lagi. Dalam rumus IR ni ada lagi ES divide by ni lah. Okay. ES modulus of elasticity, Poisson ratio. So that's why yang ni you have to, kalau dalam bolok you have to convert lah. Okay, certain value convert to Poisson ratio. So, dia tak boleh dapat straight away. Dan shear modulus pun you kena convert from the bolok. Dia ada dia punya rumus dia lah. Okay. So itu alright. ES. Okay.
So dalam tu pun you kena cari M. Okay, M P atmospheric. Okay. M ni bergantung kepada type of soil lah, the condition of the soil. Kalau sand, of course yang ni kita cari untuk sand kan, betul tak? Basic for sand. So of course dia ada loose soil, medium depth soil, then soil. Kalau loose soil dia punya value between 100 to 200 dia punya M dia untuk dapatkan rumus ini lah. Okay. Medium 200 to 500 and the dense soil 500 to 1000. Okay. Memang you nampak macam banyak tapi nanti. Okay. So sebenarnya dia banyak. Okay. Daripada you bayangkan daripada rumus yang ini, okay, rumus ini saja dia pecah-pecah sampai tengok. Okay, nak dapat Poisson ratio pun dia pakai lagi yang ni. Sebab you kena pakai convert ini, saya beritahu kena convert. Dia hanya bagi phi. Okay, nilai phi untuk dapat Poisson ratio you kena rumus ni. Tetapi phi dia mestilah between 25 to 45. Okay, 25 to 45 you boleh gunakan rumus ni. Okay, ada lagi. So untuk ini macam biasalah untuk cari N bearing capacity factor dalam ni kena dapatkan menggunakan table 9.7. Alright. Okay. So tadi rumus untuk basic for sand. So second for clay pula. Clay sama juga APCUNC. APCUNC. So sama tak dengan Meyerhof tadi? Dengan Meyerhof. Okay. Meyerhof sama CUNC sama. Tapi NC dia 9. Okay, yang ni kita tengok pula. Kalau basic NC dia berapa? Beza tadi kalau untuk Meyerhof NC ni 9, tetapi untuk basic dia bukan 9. Dia ada rumus dia. Okey. Ni dah 43 yang ni. Ini rumus dia. So beza itu je. Okey. Dia yang basic ni tetap sama, tetapi dalam dia rumus dia berbeza. Okey. Dia quite complicated lah. Okay. Alright. So dalam ni pun ada lagi double IR. Tapi double IR sama dengan IR. Okay. So IR ada lagi pun masuk. Okay. ES bagi dengan 3 CU. So IR ada kena tengok lah. Okay. CBA di rumus ini, okay, rumus IR yang kat sini. Okay, boleh gunakan table di sebelah ni lah. Okay. Alright. Okay. Dah kot. Tak banyak sangat ni. Okay. Kod yang Castello tu nanti. Kod yang Castello untuk sand nanti kita masuk kemudian.
kita pergi example senang. Ada lagi tak yang masih tak ni attendance ni? Boleh kan? Kalau semua dah ambil attendance, saya terus ni tutup lah ni, so besar sikit. Ada 55 attendance. Lima puluh satu. Lagi seorang lagi tak ni. Siapa? Bagi nama siapa lagi yang tak ni? Tak boleh guna QR code. Saya nak klik saja dia punya. Siapa? Peggy. Peggy. Okay. 52. Ada lagi siapa? Yang tak boleh QR code. Okay. Alright. Ada 55, tolak saya 54. Tolak saya 54. So sepatutnya. Oh, seorang tak ada dalam list. Okay, tak apa. Seorang lagi siapa? Oh, tengok seorang tak ada dalam list. Messi Grace ada? Tak ada. Marham tak ada. Muhammad Izzat, Muhammad Khairuddin, Syazmin, Nur Fazilah, Nur Syafiqah, Nurul Amirah, Nurul Syafiqah, Saidatul Husna, Sari Talida. Okay. So continue So siapa yang tak ni, saya nak besarkan yang ni. Okay. Ni yang paling penting sebenarnya. Okay. Alright. Right ni. Nur Syafiqah baru masuk. Nur Syafiqah balik. Nur Syafiqah balik. Okay. Right. Example, you go to example 9.1. Consider a 20-meter long concrete pile with a cross section. So dia punya the length of the pile 20 meter. Okay, 20 meter long. Cross section dia 0.407 meter by 0.407 meter, fully embedded in sand. So ini untuk sand, maknanya untuk tanah sand. For the sand given unit weight 18 kN per cubic meter and soil friction angle 35. Estimate the ultimate QP with each of the following. So first you have to use Meyerhof. So still remember Meyerhof, and then basic. Ini kita boleh kita boleh tengok terus Okay.
based on the result of part A, B, C, adopt a value for QP. So boleh ambil mana-mana lah for your design. So part A is Meyerhof method. So QP, so saya dah beritahu tadi kan, you kena dapatkan dua persamaan. So ini yang persamaan asas dia. So ini nak pastikan sama ada dia tak memenuhi syarat-syarat dia. Okay. Lagi apa masuk ni? Okay, supaya dia memenuhi syarat. Okay. NQ table 9.5. Okay, you dapat 143, you just refer table 9.5. Q yang ni adalah kenapa gamma times L. Okay, gamma of course lah. Okay, you nak tahu 18 adalah dia punya inilah unit weight. Okay, gamma kali 20 meter. The length 20 meter, the length of the pipe. You dapat this Q, this value 360. Okay. Net is luas. Okay, kena ingat ini adalah point. So dia adalah luas. Dia perlukan luas. So luas dia. Okay. Alright. So yang ini, untuk rumus yang ni, you dapat 8528 kiloliter. Okay. Boleh tak ambil value ni? Belum tentu lagi sebab you kena pastikan persamaan. Dia memenuhi persamaan ni lah. Okay. Memenuhi persamaan ni. So you gunakan rumus yang ni, AP ni. Okay. AP, kalau you ingat ni apa dia? Dia adalah, ni apa ni? Apa jadi? AP kali apa ni? Kalau you ingat tadi. Ingat tak? AP Q1. Mana maksud dia? Ada apa ni? Bukan Q1 ni, rupanya ada Q. Boleh kong Q1 lah. Q1 ni dia rumus dia. Dia bukan Q1 ni, Q1 tak nampak lah. Tapi tak apalah. Dia buatlah Q1. So ni rumusnya. Dia ambil daripada sini 0.5 PA and Q. Right. So sebelum saya nak macam mana dia dapat rumus ni supaya at least dia tahu dia punya basic dia lah. Okay, kenapa? Okay. Jadi sebab dia. Okay, sebab daripada sini gambar rajah ni, kalau you nampak gambar rajah ni, value ini adalah value L per D, maknanya length over D. So ni, dan makin dalam value dia makin besar lah, L per D ni. So QP adalah unit point resistance, right? So you boleh gunakan rumus QP tadi, QP yang ini ya. Boleh gunakan rumus yang ini ya. Yang ni boleh. Tetapi value QP ni, point bearing capacity ni, QP ni, dia akan at certain depth. For example, ambillah satu depth ni adalah contoh, ini contoh 5 meter. Value dia akan constant. Yang constant ni yang kita ambil sebagai Q1 ya, kalau saya anggap ni Q1. So doesn't matter lah you punya pi tu sampai 40 meter long pun, dia maksimum dia pada 5 meter saja. Dia tak akan bertambah. Itunya. Itu maksud dia. Maksudnya value dia tak akan melebihi Q1. Kalau dia sampai, kalau pada 2 meter, mungkin dia contoh, ambillah, saya ambil value Q1 ni, value Q1 1000. So walaupun dia
pada 20 meter, dia tetap 30 meter tetap 1000, 40 meter tetap 1000. Hanya mana pompa itu value dia tetap tidak boleh melebihi Q1 sebab ini graf ni didapat daripada test lah, lab testing. Lab testing dia menyatakan bahawa unit point resistance ni dia akan konsisten after certain depth. Itu maksud dia. Saya nak faham dari segi teori dia. Teori dia, itu di teori dia. Berapa? Okay. Jangan dijadikan hafal je lah. Okay, ini pun sama. Kenapa dapat 9? You kena cari. Okay. Alright. So, go back to... Okay, you faham So, maksudnya, kalau masuk di sini, you faham tak ni? Nampak ni? Tak guna pun you dapat 8,528 tapi maksimum dia adalah 829. So it doesn't matter lah. Dapat 20,000 pun tidak bermakna apa-apa. Sebab dia tidak akan melebihi Q1. Rumus ni adalah rumus Q1. Ini kalau dalam periksa final you ambil value ni, you bayangkan seolah-olah berapa kali ganda, 10 kali ganda. 800 hingga 8,000. Nanti kalau you nak dapatkan nilai QU adalah QP plus QS. You bayangkan 8,000 tambah QS compare dengan 800. Yang ni you jangan silap, never ever. Okay. Jangan silap. Never. Okay. So you mesti ambil yang mana yang kalau dia macam contoh, contohnya kalau dapat you kira AP, QNQ ni dapat 700. Jangan you ambil 829 pula. Kena ambil yang 700, yang paling kecil. Tapi bila dia melebihi daripada value 829, you kena ambil 829. So that's it. Okay, itu untuk Meyerhof settle 829. Okay, part B. Part B yang ini adalah basic. Sama juga QP. Okay, rumus dia sama juga yang rumus ni. Okay, AP, Q and Q. AP, Q and Q. AP. Cuma ditukarkan yang ni lah. Bunyi pula ni. Ada lagi masuk. Aduh. Habis dah ni. Nurul Amirah. Nurul Amirah. Apa? Nurul Amirah. Messi Greece dalam flight balik ke Sarawak. Lupa macam mana. Rasa yang sangkut orang Sabah, macam mana ada orang Sarawak boleh sangkut ni. Okay. Yang Sabah semua, nak tanya, Sabah memang ada di sini ke dah sampai kampung? Mesti Sarawak dah balik kan? Okay. Dia ada masalah kot, masalah penempatan kan, karantin di sana kan. Saya tak pasti macam mana. Sabah tak dapat balik. Aduh, raya sini je dah kan. Kalau nak beraya pun, sini pun tak boleh nak beraya. Agak-agak boleh balik kan? Tak apa. Your whole life hanya sekali setahun je you tak balik, tak raya. So kalau umur you 30 tahun kan, inilah 29 tahun je beraya, hanya 1 tahun je tak beraya.
So okay lah. Right. Sarawak Sibu pun belum lagi. Aduh, tengah kuarantin. Okay lah, kuarantin ada internet, okay lah. Berapa banyak kuarantin kat detention college kuarantin, balik kuarantin, tapi sebenarnya it's good kita pun tak tahu on the way you kat flight. Saya suspect siapa sebenarnya kadang yang orang pergi overseas, saya suspect lah, ni saya punya teori lah. Dia bukan jangkit masa di negara yang dia melawati tu, contoh kalau dia pergi London, saya suspect masa dia nak balik flight tu, on the way dekat airport tu, mungkin kat Heathrow Airport ke, mana-mana airport tu, dia kat situ tempat satu dunia daripada seluruh dunia berkumpul, daripada negara dia punya semua berkumpul situ. So kat airport tu yang you kena jaga, you jangan pegang apa-apalah anda pergi toilet ke apa benda, kursi yang you duduk tu, sebenarnya situ yang kata corona tu yang banyak berkumpul. Mungkin dia masa dia pergi negara tu mungkin okey, tapi masa dia pergi airport, contohnya daripada London Heathrow sampailah KLIA tu baru banyak virus tu yang sebab situ semua orang, semua seluruh negara bertumpuk situ. So kalau dia nak kenakan di titik, maknanya dia punya titik point di situ. So kalau you naik, ini saya punya teori lah. Okay, you berhati-hati masa di airport. Mungkin you tak share, okey lah kan, selamat. Tapi masa you nak balik tu, you singgah di airport, okay, itu airport tu satu, flight. So flight tu dia beberapa kali dah tukar orang kan. Dalam flight tu pun kalau boleh you jangan sentuh apa-apa. Kalau you sentuh pun jangan sentuh muka. Itu je saya nasihat mana jangan sentuh you punya bahagian muka. You nak sentuh pun tak apa. You sentiasa bawa you punya ni, you okay, you sanitize. Itu saja. Saya rasa itu je sebab tu you kena quarantine juga, takut on the way you dalam perjalanan tu ditakutilah. Kita tak tahu benda tak nampak kan. Ini just teori lah kan. Dekat asrama of course lah clean, tapi on the way tu you tak tahu. Okay. Sebab tu baru ni ada yang student yang dah balik kan. Dia dah quarantine dah dekat hostel, tapi bila balik dia positif. Maksudnya dia bukan kena masa dekat college, dia masa on the way tu, kita tak tahu. So berhati-hati okay. Kalau yang naik public transport lah, kalau naik kereta sendiri, selagi tak ada orang naik, tak ada masalah lah. Okay, go back. Okay, QP saya nak ni pun tak ada apa sebab dia just rumus je, okay. Tapi you kena faham lah, okay. Saya cuba tengok mana rumus yang dia buat tricky lah. So far ni tak ada tricky. So you could just use this equation 1 plus 2, cuma yang ni satu ni ini dibagi 35 dibagi okay. Sebab apa you betul kena kali ni you tak boleh menghafal? Sebab soalan final dia ada open-ended. Open-ended maksudnya soalan dia not straightforward lah. So you kena banyak berfikir. For example, dibagi satu-satu keadaan. Okay, if you have this condition yang not normal lah dan bukan keadaan biasa, so what you need to do? Itu kena berfikirlah. So dia tak ada, maknanya kalau you cari dalam textbook tu mungkin tak ada lah. Okay, maknanya you, tapi kalau you faham dia punya fundamental, dia punya teori dia, tak masalah. Okay, right. So AP, okay, rumus ni
Saya pun nak sebut dia punya simbol pun susah kan. So you just ingat ni je lah. Okay. Right. So you dapat 222, 222.34. So ES per PA, PA ni okay, standard M. Yang ni saya cakap M dia. Okay, M you guna 250. Assume M. Maksudnya kalau dia tak bagi sand tu medium ke loose ke atau lagi apa panggil hard sand. Hard. Tadi. Ni, dense, sorry. Loose, medium, dense. Kalau medium, jadi medium, dia ambil yang tengah pun tak apa kan. Ambil average 250. Kalau tak dibagilah. Kalau dalam yang ni dia cakap tak ada. Fully embedded in sand. That's it. Okay, so you can assume. Dan pening-pening you boleh assume, tak salah pun. Okay. So ni assume kenapa? Sebab di tengah. Okay, di tengah dia ambil 250. So ES gunakan rumus yang ni kali 100 sebab PA atmospheric 100 lah. So dia dapat ES adalah 25,000. Okay. Yang kedua you dapatkan new S. Okay, 041 sama juga. Okay, 35 tolak 25, nothing. IVA T baru masuk. Okay. Pergi ke TCRS, IVA T, saya klik IVA T. Okay, so 9. Alright, kita continue quite challenging kalau online ni tak boleh nak, saya tak tahu you faham tak faham dia apa. Okay, alright. Ni dia cakap ini rumus dia nampak macam simple tapi dia rumus dalam rumus. Itu yang rumus dalam rumus tu yang jadi panjang. So ini kita anggap dia delta. So dan untuk amat delta, okay, gunakan rumus ni. Lepas tu you dapatkan IR. Ni cakap you nak dapatkan IR, tetapi ada lagi double IR. Maknanya untuk cara dapatkan double IR, you dalam double IR ni ada IR. IR ni punyalah panjang kan. You dapat. So untuk dapatkan double IR, you kena dapatkan IR. Macam sekarang lah. Kan? Oh, zaman sekarang dapat IR. Tak macam zaman dulu lah. Sekarang kita hanya dapat hexagon. Nak dapat bulat, you kena ambil test lagi. Sebab apa? Sebab biasalah dia sifat manusia bila masa dia sifat manusia ni macam ni. Bila dia dah berada di atas, okay, dia akan susahkan orang. Sedangkan masa dia sebelum dia nak naik ke atas tu, dia dipermudahkan. Ni manusia So bila dia dah naik atas, dia dah dapat dia tak fikir lagi dah. Dia tak fikir diri orang lain. So dia hanya sekali interview dia dapat tapi bila dia duduk dalam organisation tu, dia yang control. Dia kata, okay, siapa budak-budak baru yang graduate tak dapat job bulat, yang boleh endorse, you kena interview 2 kali ataupun exam 2 kali. Kan? Manusia kan, padahal dia tu masa tu tentang experience pun tak seberapa tetapi dapat endorse. Sebab apa?
Ini nature of human nature Dia punya sebab apa? Sebab dia anggap budak-budak baru ni kan akan mengganggu dia punya income dia lah kan. So kalau contohnya kalau semua boleh endorse kan, orang tak pergi kat dia sebab dia pengalaman kan. Cas dia mahal. Contohnya dia endorse, ambil lah cas dia 5,000. Kita budak-budak baru ni kan, memanglah di pengalaman, maknanya kalau saya pun saya pergi pengalaman selamat ke 80-an, tetapi dia cuma kacau market kan. Yang baru ni kacau market, tapi dia rasa macam tergugat. So yelah, dia nak control. Nak dapatkan PE yang boleh endorse, you kena sit for another exam. Betul tak? Senang je kan. Jadi padahal dia senang je dapat kan. Pengalaman berapa tahun dah dapat dah. So this is the reality. So kalau you sekarang ni saya tak ada apa pun sebab saya dah ada, saya memang dah bidang academician, so tak ada masalah pun, tak endorse pun tak apa. Okay. So you kena fight lah. Siapa-siapa nanti kena dapat yang kena, maknanya kena abolish semua sistem-sistem yang tak adil tu lah. IEM ke BM tu semua sama je dia makin tua dia makin tak fikir orang lain. Okay. Alright. Saya bukan bebel, maknanya this is the reality. Ini nak cerita, nak selitkan nak selitkan bahawa orang yang dulu dia nak dapat IR mudah, dia macam inilah, dia nak control. Memang nak control tu memang control lah. Control. Tapi dia kena to be fair sebenarnya. Alright. So at the end nanti, okay, bila yang orang yang bawah yang baru-baru graduate ni, yang pengalaman ni, yang atas tu semua dah tua-tua lah. Nak endorse pun tak boleh nak endorse. So barulah dia akan buka, sebab semua orang dah tak nak pergi. Siapa nak pergi ada masa nak ambil test, sebab test ni dia tak sama tau. Lain sebab dia, kalau kita nak endorse satu projek, dia tak boleh dengan hanya kerana satu test you judge orang tu, you tak boleh endorse. Tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Contohlah saya bagi contoh you memang dah terror, contoh saya terror memang expert lah ni foundation engineering, you memang dah hafal everything, rumus hafalan pada. Tetapi saya bagi satu soalan trik tu, kalau saya tak ada pengalaman, tak pernah melaluinya, saya pun tak boleh buat walaupun saya dah lama. Tapi saya hanya kena bagi, tapi you dapat terus tak dapat jawab. Adakah saya mengatakan boleh just you tak pandai? Tak boleh kan? Sebab oleh kerana satu test tu you tak boleh buat, mungkin masa tu you tension, you stress, tapi dia akan mengubah hidup you selama-lamanya. Not fair kan? Macam tu juga. Kerana aku dapatkan endorse, saya dah pengalaman 20 tahun, tetapi saya pergi test, dia cerita pasal structure. Mampuslah kan, contoh kan. Memang tak boleh nak tu. Dan soalan dia buat tu berdasarkan pengalaman dia. Sebab setiap orang pengalaman berbeza, mana boleh sama. Dan judgement dia berbeza. So, tapi you nak judge orang, itu selingan. So, supaya nanti nak jawab ni, you ingat sampai bila dah bayar sekarang ni, you dah kerja 10-20 tahun, belum tentu dapat. Panggil apa? PE, dia panggil apa ya? Saya lupa dia panggil. Dulu IR satu je kan. Dia panggil apa? Certified PE kan, lupa lah. Okay, so dalam untuk nak dapatkan IR yang boleh endorse, you kena dapatkan IR hexagon. Okay, hexagon tu biasalah
ES ni kena ada sit for exam, for interview. Ni interview lah E. Sit ni sit for exam. Okay. So dia dapat value dia 29. Okay, 29. Dah dapat 29, you must refer to table 9.7. Okay. You ada fee value 35, you ada IRR 29 ni, so you akan dapat yang ini. Yang ni saya nak cakap ni. Nak dapatkan ni. Ini tengok table 9.7. 9.7, mana table 9.7? Ni. Kan? Ni dapatkan N ni. N. Okay. Sebenarnya dia nak dapat IRR ni, yang ni. Yang boleh endorse ni IRR. So you dapatkan sini IRR dia tadi berapa? Okay, you refer sini. Okay, refer sini IRR dia dapat berapa? Ataupun you boleh refer kat sini pun boleh. Ini apa ni? Ni NC. Okay. Go back to example. So mana tadi? Okay. Sekejap. Okay. File ni dia dapat 47. So ini je nak dapat 47 ni. Yang 47 ni yang dapat, tapi punya panjang dia nanti ada di atas. Okay. Okay. So 222 tadi rumus ni kali dapat 1731. Jauh beza 1731. Tapi yang ni tadi dapat 829. Jauhnya beza. Okay, dia tak apa. Okay. Right. Dah settle. Castello ni saya tak ajar lagi. Sama-sama kita tengok tak apa. Dia tak ada apa pun, dia just guna rumus saja. Right. Castello senang je. QP dia sama juga ini, rumus ini. Q and Q sama. Q and Q. Cuma NQ dia mesti NQ ni yang akan berbeza ni. Ni NQ ataupun yang tadi atas ni, yang ni N ni. Yang ada star ni sebenarnya yang berbeza. Tapi AP dengan ni biasanya lebih kurang sama lah. Supaya ni lain sikit lah. Okay. Q. Okay. Q ni. So untuk dapatkan NQ ni, you kena dapatkan L over D. L over D 20 D. Dia punya diameter. Okay, dapat 49.1. So figure 9.15. Mana figure 9.15? Ada tak? Figure 9.15. Figure tak ada dah ni. Ni kot rasanya. Ni. Okay. Yes, this one. Okay, refer just figure ni. You tengoklah video berapa. Okay, ambil tadi 4 over here 45. You tarik 35 sampai here, and then you jangan tarik terus straight, you kena ikut dia punya line, dia punya sini. So somewhere dalam 40, betul tak? 40 lebih kurang 34 dapat. Okay. So dimasukkan dalam dia Q and Q, so dia dapat 2000. Tengok jauh juga kalau compare. Ni 2000, Castello 2000, Basic 1007, 100, yang ni less than 1000. So it appears that QP obtained from the method of Castello is too large. Thus, the average of the result from part and A and B. So, nak selamat, you ambil yang paling besar. Okay, maksud Castello ni, you buang lah kalau you nak ambil lah kalau. Okay,
campur ini, you ambil average, you dapat 1280. Okay. Ataupun sebenarnya nak ambil 89 campur 2208 pun boleh kalau okay. Ini dia remove yang Castello ni sebab too large. Dia ambil average antara Meyerhof and Basic saja. Alright. Okay. Ini clay. Saya macam Castello macam tak ada clay. Saya cek balik ya. Cek balik ya. Castello dia ada clay ke tak? Saya pun tak ingat. Cek balik. Pukul 10, okey. Dah habis. Dah friction saya tengok kasih luar tu. Castello punya method ni QS ni masuk QS. Minggu depan kita masuk, lepas saja 2 minggu lagi kita akan masuk QS. Okay, Coy and Castello method for estimating QP. Ni rumus dia, ni tab, ini figure yang tu tak ada. Tak ada dalam ni pun tak ada. So Coy and Castello untuk QP hanya untuk sand saja, clay tak ada. Tapi kalau Meyerhof dan Basic dia ada clay and sand, dua ada. Okay, sampai sini je. Okay. Kalau tanah tu jenis clay, untuk cari QP jangan guna Castello, dia tak ada rumus dia. Okay, go back to slide. Okay, sebab tu dalam ni dia hanya dua ya. So consider a pile, okay, having an outside diameter of 457 mm. The embedded length of the pile is layered saturated clay is 20 meter. Okay, so ini untuk clay ya, ingat kita cari QP untuk clay. Right, so kalau kita tengok sini, dia ada different, ini saya cakap ni, dia ada different value of Cu. Okay, tengok ini kalau saya nampak ni saya dah tahu dah apa dia punya trik dia. Biasanya kalau tadi sand dia hanya just one type of sand. Yang ni untuk clay ni contoh dia bagi two different condition. Maknanya Cu saturated weight dia pun nak berbeza, makin dalam 17. So dia pun increase, Cu dia increase sampai 10 meter to 30 meter, one type of soil layer. 18, Cu dia 90. So, kalau saya boleh tengok kat sini, of course kita punya tip of the pile. Tip of the pile adalah in between 10 hingga 30, di sini 20. So kita kena ambil value yang ni. Itu je. Okay, kita tengok dia. Ni pun dah saya buat. So kita pergi ke Meyerhof.
Sini very simple, ya ni kalau kita ingat pun saya tak tahulah, memang very easy to remember. QP 9, cuma ingat dapat kenapa 9 ni saya nak tengok. Okay. Jadi tak ada dalam buku teks ni, tak ada, dia perlu kena cari. Okay. CU ambil terus 90. Okay. 9, CU 90. AP ni adalah sebab dia berbentuk pi bulat dia bukan rectangular ke square so you kena gunakan rumus. Ini takut nanti you silap ni untuk cari luas. Luas mesti tengok dia punya shape of the pi dia tak beritahu dia ni itu pi. Bila pi ni mana ada pi rectangular, mana ada pi square, ada ke pi square. So ini you kena very careful. Okay. Dan pastikan kalau dibagi dua, kalau pipe ni kan ada dua diameter kan, inside the diameter, outside. So nak cari mana? Okay, mestilah outside. Okay. 457. Alright. Okay. Very young. 2 step je dah dapat dah. Okay. Senang. Tu untuk Meyerhof. Very simple. Untuk basic ni 9 CUFP. NC ni bukan 9. Dia bukan 9 macam ni Okay, dia kena cari. Ada lagi. Susah nak dapat endos PE ni kan. So you pun ada lagi nak dapatkan IR, you kena gunakan rumus ni. Okay. CU, PA, CU ambil. Yang ni pun ambil 90. Dia bukan ambil 40 atau 25. So dia ambil yang pada at the tip of the pi. So tolak 33, you dapat 200 something. So from that, from the table 9.8, you akan dapat NC dia 11.4. Then 11.4 dapat 90. 11.4 ini dia punya luas dia lah, luas dia pun sama je yang kat atas. Sama je rumah kat atas, sama je So luas 168.3. Yang tadi dapat 132, so tak jauh beza. Tetapi kalau you tengok yang previous question tadi, kalau you tengok Meyerhof mesti value itu less than basic. Maknanya basic ni value dia tinggi sikit So kalau you nak rasa you tak nak ambil salah satu, ambilkan average. So you dapat tengah-tengah 151 kiloliter, the average value of QP. That's it. Senang lagi senang daripada shadow foundation pi, lagi senang sikit lah. Cuma dia panjang sikit lah sebab dia ada QP dan QS. Ini baru saya ajar QP, belum masuk QS ni. Dia senang tapi dia pecah-pecah banyak. Alright, so saya habiskan juga. Okay. Last lagi 15 minit. Okay. 15 minit saya last ni. So sekarang ni most of the designer kita struggling tau dapat result ni. Sebab mostly kita perlukan CU yang ni. Sebab kalau you tengok board, kalau you, nanti you boleh carilah ataupun saya akan bagi nanti tu projek. Mostly you jarang orang hantar test untuk shear strength. Maksudnya you nak design pi, nak design shear foundation, tapi dah rumus dia perlukan CU ataupun V, betul tak? CU and V only you get from the lab test.
either from the CIU, treasure test lah, ataupun buat confined compression test, doesn't matter lah buat type, ada confined ke, okay. Tapi you akan dapat CU ataupun V. Okay, sekarang ni bila you look at the SI report, site investigation report, jadi tak ada dah nilai CU. Sebab apa? Of course, kontraktor, especially kalau turnkey project ke kan, dia buat apa dia nak buang masa nak pergi hantar sampel, dah lah kita nak masa nak buat site investigation borehole tu, method untuk dapatkan undisturbed sample tu mahal. Lepas tu you kena hantar ke lab. Lab tu kadang you nak hantar pun result pun mungkin makan 2-3 minggu, sebulan. So biasanya akan lambat. Dia orang kalau boleh nak cepat claim projek, maknanya dah settle kerja, you dah boleh claim progress. So sekarang ni dia tak akan hantar untuk shear strength test. Dia hanya guna in situ test. Maknanya in situ test you hanya mesti dapat. In situ test kalau tak dapat itu, ya itu dia tak ikut prosedur lah. Adalah hanya SPT. Sebab tu dalam ball log untuk SI report, you akan dapat SPT value je yang banyak. So bila SPT value, macam mana you dapat CU atau V? Tak ada. So you boleh design file based on SPT. Okay. CPT ni pula adalah dia tak guna borehole method. Maknanya dia panggil dia ada test dia sendiri, CPT. So dia tak ada ambil sampel. So pun boleh juga. Okay. So Meyerhoff come up with certain equation lah untuk kira QP for if you have SPT result. Ini dia. So, okay. Dia panggil N60. Okay. N60 ni sebenarnya ini adalah corrected. Maknanya saya dah terangkan dalam kelas site investigation. Sebab tu sebenarnya untuk design file ni ataupun file foundation ataupun shader foundation, you kena master dengan SI. Sebab SI tu saya dah terang kan, SPT kan macam mana dapat kan. Dua value yang pertama you remove, you kena ambil yang the rest tu yang kemudian. Okay. So N60 ni adalah corrected one. Maksudnya kalau dia bergantung pada depth, maknanya kalau saya contoh SPT contoh saya dapat 100. So bila saya kali dengan coefficient factor dia, you tak sebenarnya bukan dapat 10, you tak akan dapat 10, you akan dapat 8 atau 9. Dia dah correction. Tetapi biasanya kat Malaysia dia tak ambil N60, dia terus N value yang sebenar. Sebab orang Malaysia ni dia ambil nilai. So dia tak corrected. Okay, dia tak apa. So you jangan buat corrected. Kalau you nak buat corrected pun susah juga. You pun tak tahu jenis sebab correct. Nak dapatkan N60 ni you kena tahu dia jenis mesin tu kan. Susah. So sama ada corrected apa ataupun value sebenar pun you kena ambil. So the average value of standard penetration number near the pi point. Ini yang key dia. You kena ingat near the pi point about 10D and 4D below. Okay. Kalau saya boleh lukis, saya tambah lukis ini you kena betul-betul faham. Ini. Okay. Ini pi. Alright. Apa maksud dia adalah ini dia punya boundary dia. Okay, boundary pada tip. So dia ada satu lagi sini. Saya tahu sini. Okay, kurang lah ini. Kurang ni. Pi. Ini masuk dalam tanah lah. Ini tanah. Okay. Pi dia keluar sikit. So ini tanah. Okay. Ini tip of the pi. The tip of the pi. Okay. Value yang ini kalau saya boleh lukis. Okay.
Okey, tengok sini. Okey, tengok ni. 10D above. Okey, 10D above dengan 4D below. 10D above, ini 10D. Okay. D adalah diameter lah, maknanya you kena diameter berapa jatuh diameter ni kali dengan 10. Kali dengan 10 you dapat. Yang ini adalah 4D below. So maksudnya nanti kan you akan dapat SPT value, contoh ni dapat SPT adalah 10. Okay. So 12. And setiap 1.5 akan dapatkan value tu dah. 3, 4.5 for example so sampai dia dapat, you akan dapat value setiap every 1.5 time you akan dapat value. So sekarang ni untuk dapatkan ni you hanya kena ambil yang sekitar ini saja. Itu maksud dia. So kalau you pergi sini, average of value of standard deviation near the pi point, hanya near the pi, mana the tip of the pi saja, 10D ke atas, 4D bawah. Itu saja maksud dia. Okay. So tapi sama juga lah, you kena dapatkan dua persamaan. Mana kena ambil, kena okay, dua persamaan ni kira. So QP equal to QC. May half. Ni may half. Okay. QC. Okay. Compensation resistance. Okay. So ini rumus dia. Right. Ada lagi bawa masuk kan? Tak ada. Okay. Makin kurang kan? Tak apa, makin kurang apa. Right. Okay, faham? Ini rumus dia. PA, N60 ni, kena ingat N60 ni kena ambil average. L over D macam biasa. Ini PA atmospheric macam biasalah. Okay. Yang paling penting adalah dapat N60. Kita pergi contoh. Okay. Okay. Senang Sekarang ni you tengok pi dia pada mana? 12 meter betul tak? 12 meter. So 12 meter pi dia sampai sini. Pi sampai situ. So sekarang ni you tengok kat sini N60. So you kena kira 10D ke atas berapa? So dia ambil 18, maksudnya 10D di 12 sini. So dia hanya ambil yang kat sini saja, 18, campur 11, campur 17, campur 20 sini. Sebab ini yang 10D in between, 10D ke atas, 4D ke bawah. Hanya ini ya, dan dia bahagi dengan 4 dapat average. Balik, cek balik ya, dia tak boleh. Saya pun tak tahu you faham tak faham ni. Tapi you dapatkan SPT value hanya berdekatan dengan dia punya tips dia, pi tip. Okay, so you dapat 17. So you just masuk rumus je lah. So ni mana tadi dapat apa? 17. And 60 tadi rumus ni. AP you tak. Okay, AP ini adalah kita ulah luas. Okay. 0.4 100 ni kan. Ni N60 adalah 17. Ni 17. Itu maksud N60. L 12, length of the pile 12. Ini adalah diameter. So dapat 248. So yang ni pun you kena tengok mana yang lebih. Okay. So dia ambil 633. Sama juga tadi. Maknanya walaupun 2000 ke QP ni, dia tak boleh melebihi yang ini. So you ambil 633. Sebab pada graf tadi, at certain depth, dia punya value akan constant. So dia tak akan bertambah. So dapat 633. Alright. Untuk part B, apa pula ni? SC
Estimate QP using equation 9.37. 9.38. Okey. 9.7. Yang ni tadi rumus yang ni. Okey, yang B adalah rumus yang ni. Ini rumus Bryant. Apa boleh juga. Ini nak guna rumus yang ni atau rumus yang bawah ni. Tu lagi 5 minit. Okey. Right. Okey. So simple je. AP rumus yang ni 0.5 100 nak ambil 17. N60 ni tetap sama juga. Sama juga guna, okey. 17 0.3 dia dapat yang ni. Yang ni betul-betul tu dapat, tak perlu penuhi syarat yang ni ya. So tu dapat 500. Tu. Kalau you tak buat kira yang ni, you akan dapat 200. 2000. 2000 ni dengan 500 ni kan dah terlalu berapa kali ganda ni? 4 kali ganda. Beza banyak, beza banyak. So that's it. Okay, lepas next another 2 weeks kita tengok QS pula friction. Tadi point ni friction pula. Okay, itu saja. Lagi 5 minit. Saya pun tak pasti you faham tak faham. Okay, good luck. Okay, enjoy your life. Okay, selamat hari raya yang beragama Islam, bukan beragama Islam. Okay, selamat bercuti Okay, enjoy your life, your time with your family. Alright, ada apa-apa nak tanya? Ada? Okay. Tak faham yang 10D 4D? Apa yang tak faham? Okay. Macam mana cakap? Okay. Ini 12 meter. Ini 12 meter. Cepat dia 12 meter. So sekarang ni, kalau you tengok value yang ni, siapa yang dah faham tu boleh left lah, tak apa. Saya terang siapa yang tak faham je. Okay. Dia punya pi dia, panjang dia. Sini tak boleh. 12 meter. So sekarang ni, kalau SPT, you tengok dalam bolok, SPT kan ada, setiap 1.5 kan ada SPT value 1.5, 3, tetapi ini adalah condition tanah pada 21, tetapi kita install pi tak sampai 21, kita hanya sampai 12. Sekarang ni pi dia sampai 12 meter. Okay, 12 meter. Kalau saya tengok ni 12 meter, maknanya daripada permukaan tanah sampai ke sini adalah 12 meter. Siapa nak keluar boleh keluar. Okay. Saya terangkan yang 10D ni. 10D. Okay. So sekarang ni setiap ni 12 meter ni 1.5, 3.5, dia ada value dia. Value dia adalah 1.5, 8, 10, 9 ni. Okay. Okay. Dia ada setiap ni ada value. Okay. Nak dapatkan N60, jangan saya ada partial datang.
Okey. Sampai order online. Sekarang kita order online je. Ada lagi ke? Okey, tadi siapa yang tanya dia? Nurul Amira. Ya, okey. Alright. Pergi tadi. So 12. Okey. Kita punya file je sampai install sampai 12 meter. So sekarang ni, okey. Saya nak you kira. Okey. Diameter D berapa? 0.305 kali 10 berapa dapat? Kali 10 berapa? You type dalam WhatsApp tu. 0.305 ni, okay, kali dengan 10 about 10D above kan? Dapat berapa? Kali 10 berapa? Type. 3.05 meter, betul tak? Tak payah kira pun dah tahu. Okey. 12, cuba hitung lah. 12 tolak 3.05 berapa? Sebab dia kat atas lah. Dia walaupun above tapi sebenarnya above tu maknanya di atas tu, kalau saya tengok ini 12 meter kan. So 12 meter tolak 3.05. Okey, you akan dapat berapa? Cepat tulis. Berapa? Pakai handphone lah. Berapa? 8.95. Okey. So 8.95. Okey. 8.95. Okey. 8.95 kat mana? Dekat sini kan, betul tak? Dekat sini. 8.95 kat sini. Maknanya dia punya ni adalah sama sini. So dia sama ada dekat dengan 14 ataupun dekat dengan 18. Tetapi dia lebih dekat di mana? Dekat dengan 9 ke dekat dengan 7.5? 9 kan, betul tak? Maknanya 12 tolak dengan 3 dapat 8.9. Tapi 8.95 ni dia antara 7.5 hingga 9. Sebab 8.9 mana ada value kan? Respective value tak ada. So kita pilih antara 14 atau 18. Betul tak? So kita ambil yang paling hampir 9. Pada 9 meter value dia adalah 18. Yang ini yang kita ambil. Maknanya saya akan ambil 18. Yang ni 18 campur 11. Sebab 11 ni masih dalam lingkungan 10D. So saya ambil 18, 11, 17. 18, 11, 17. Ini untuk untuk 10D ke atas. Soalan nombor 2 pula. 0.305 kali dengan 4 sebab 4D below 4D. Berapa? Jawab. Satu point, apa tu? 1-1.2. 1.22. Ni saya tak Bila 1.2, pergi balik 1.2, 12 campur 1.2 tadi. 12 campur 1.22. 12 campur 1.22 jadi berapa? 12 campur 1. 13.22. Kita tengok balik 13.22. 13.2 dia antara 12 hingga 13 tu tak? 12. So dia ambil yang berdekatan dengan 13.5, 20. So sebab tu ditambah 20. Dia ambil sini ya. So dia ambil berdekatan sebab sini 12. 20. So saya hanya tambah satu lagi lah. Itu adalah dia punya range dia.
Maksudnya range dia di sini. Ni range dia. Ni range dia ni. Ni range dia. Range dia adalah 10D ke atas, 4D ke bawah. Itu value SPT yang kita ambil. Okey. Saya tak faham lah kot. Itu je. Lepas tu you bahagilah dengan, kena ingat kalau nak bahagikan value tu, tengok tadi dia kena, kalau you dapat 4, 1, 2, 3, 4, kena bahagi 4. Jangan pula you ada 4 value you bagi 3 sebab kita nak dapat ni average dia 16.5. Maknanya kita hanya nak ambil SPT. Sebenarnya ini adalah boleh je, tapi ada juga designer dia terus ambil yang pada 12 ni 17. Boleh juga. Tak? Dapat bersama 17. Kan? At the end, kalau you tak ambil pun, tapi sebenarnya ada designer dia tak nak pening kepala, dia malas nak fikir 10D ke 4D, dia tu ambil SPT pada 12 meter berapa? 17. Tu ambil pun boleh. Contohnya, tapi dalam rumus ni dia punya rule dia macam tu. So, you kena ikut lah. Tapi kalau as a designer, kalau saya tak fikir lah, saya tu ambil tu 12. Tetapi untuk yang ni you kena ambil 10D above and 4D above. Itu saja. Okay, faham. Alright, okay. Selamat berhari raya, maaf zahir dan batin. Selamat bercuti. Okay. Supaya semua nanti sihat, balik pun sihat. Kita pun tak pasti bila boleh face to face lagi. Okay. Kalau face to face pun mungkin final memang tak online kot. Yang penting final tak online. Mungkin akan berjumpa juga. Okay. So kita akan berjumpa final minggu depan. Okay. Selamat raya. Saya pun minta maaf banyak kalau ada kekurangan. Okay. Tak apalah. You enjoy lah saya tak nak bagi tugasan assignment lepas raya lah saya bagi nanti kan dah lah quarantine, asyik quarantine je kan. Bila nak dah jumpa family nak kena buat assignment lagi, so tak apa. Kali ni saya tak bagi apa-apa assignment walaupun 50% memang markah daripada assignment, daripada tugasan. Okay. Lepas raya barulah saya akan bagilah. Okay. Right. Okay. Tak apalah, nanti saya akan, kalau you nak bagi tugasan tu saya akan upload juga. Saya akan bagi, mana tahu yang tak beraya boring kan. Sama juga, nak bayar apa, tak boleh nak beraya kan. So nanti saya akan upload tugasannya, tapi due date tu saya akan extend sampai lepas raya lah. Tugasan saya akan upload sebelum raya. Okay, you buat, ada masa you buat, tapi dia punya tempoh akan panjang. Okay, alright, jumpa lagi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay. Gitu ya, saya